Okey. Tapi tu dari segi politik Ya. setiap kali belanjawan ni pasti orang rakyat nak menanti-nantikan apa yang kerajaan nak bagi pada rakyat ni. Dari segi politik tu, kalaulah kata mungkin ada perkara-perkara yang tidak dipersetujui oleh rakyat, contoh kata subsidi ditarik balik dan sebagainya, ini besar kemungkinan bakal ada big impact buat kerajaan perpaduan ni tu. Ya, dia akan ada impak yang sangat besar, yang sudah pasti akan dirasai di pilihan raya kecil Kemaman. Dan tekanan demi tekanan di media sosial umpamanya akan menjadi lebih dahsyat lagi. Kerana kalau rasionalisasi subsidi ini take place ataupun mengambil tempat ataupun dilaksanakan, kerja Perikatan Nasional untuk memburukkan kerajaan itu menjadi lebih mudah, kan? Dan rakyat yang kita tahu rata-rata yang tidak rasional, kan, tidak boleh memahami bahawa kerajaan tidak boleh terus-menerus memberikan bantuan lebih kepada 20% rakyat yang terkaya berbanding dengan the M40 dan the B40. Mereka akan bising. Ya, mereka akan bising. Dan mereka akan bising ini secara sukarela. Kalau macam sekarang ni kita tengok gerak kerja yang dilakukan oleh Perikatan Nasional lebih kepada cyber troopers berbayar, tiktokers berbayar, influencer berbayar. Selepas ni mereka tak perlu bayar. Rakyat sendiri akan bangkit untuk protes. Jadi itu sebabnya bagi saya pengumuman esok ni sangat penting. Dia bergantung kepada kebijaksanaan PM macam mana cara beliau nak menyusun ayat yang betul. Namun mengenali pembangkang dalam negara ni, susunlah ayat macam mana sekalipun, akhirnya mereka tak cerita bahawa kita memindahkan subsidi yang dinikmati oleh the top 20 kepada the B40 dan M40. Mereka tidak akan cerita yang ini. Tetapi dia akan cakap kerajaan Anwar menaikkan harga minyak. Mahal dah. Dia akan tukar daripada Madani kepada Mahal Dani. Ini realiti. Tetapi kerajaan perlu buat benda yang betul untuk pastikan negara ini dapat kita kekalkan prestasi ekonomi dia semakin hari semakin baik. Dan kita tak boleh membiarkan keadaan sebegini berterusan. Si kaya semakin kaya, dah lah kaya, kita subsidi pula, bagi orang kaya makan. Tak betul cara tu. Kena pilih, nak buat keputusan yang betul atau buat keputusan yang popular. Menarik balik subsidi kepada the top 20 dan agihkan kepada B40 dan M40 dalam kumpulan sasar yang betul ini bukan satu perkara yang popular, tetapi ianya perlu dilakukan oleh ketua negara kita. Okey? Begitu. Kita tinggalkan berkenaan dengan belanjawan nak sentuh sikit berkenaan dengan beras ni Pada hari ini SPRM menyerbu lebih kurang 5 kilang beras di Kedah. 5 kilang beras. Untuk rasa kan perkara ni ada kaitan ke untuk merosakkan imej kerajaan ataupun ini adalah propaganda politik ke? Tak, bagi saya Sanusi ni jangan cepat sangat koyak, kan? Nak buat macam mana? Dah kebetulan penyelewengan tu berlaku di negeri Kedah. So janganlah cepat sangat, kan? Dulu dia nasihatkan panas tak apa, tapi jangan koyak. Sekarang ni nampaknya dia yang cepat koyak, kan? Nak saman orang sana, nak saman orang sini, siapa yang tak pakai topi leather lah, apa benda lah, apa umpamaan yang dia bagi, kan? Soalnya dia koyak, kan? Dah memang industri beras ni yang championnya negeri Kedah, kan? Negeri-negeri di sebelah utara, Perlis, kan? So nak buat macam mana? Dan syarikat yang melantikkan tu memanglah lantikan daripada syarikat anak syarikat kerajaan negeri. Itu untuk yang kes yang sebelum ni, yang Sanusi bising. Tapi yang baru ni, contohnya macam kes penipuan resit pembelian padi, kan?
dan apa ni, penyelewengan berat berat yang dijual di kilang tak sama dengan nilai subsidi yang dibayar kepada petani. Ini melibatkan lagi 5 syarikat. So kebetulan benda tu berlaku di negeri Kedah. Tak ada siapa pun kata bahawa ini Sanusi punya rancangan untuk mensabotaj kerajaan Madani, kerajaan PMX. Tak ada pun orang cakap macam tu. Yang dia kelang kabut sangat pasal apa? Terasa yang terasa sangat pasal apa? Orang yang terasa ni biasanya dia ada masalah. Betul tak? Betul. Relax lah dulu. Bagilah SPRM siasat. Baru siasat pun belum pun ada pegawai Sanusi yang ditangkap. Kan? Macam REE tu ada. Kan? Pegawai apa nama? MBI Corporation. Menteri Besar Incorporated. Kan? Ada yang ditangkap. Okey. Okey tu, kalau kita cerita pasal beras ni mesti dia terkait rapat dengan Menteri Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan tu kan. Ada Datuk Seri Mak Sabu. Ada kepimpinan Perikatan Nasional ni mendesak ni supaya Mak Sabu meletakkan jawatan ni, macam dia ni tak buat apa tu. Saya rasa Datuk Seri Mak Sabu ni antara orang yang paling rajin bekerja. Kan? Kalau nak kata dia langsung tak buat apa saya sukalah memetik apa yang diperkatakan oleh saudara Faiz Fazil. Banyak benda yang kita boleh ukur. Kita tak boleh ukur tu berdasarkan cakap-cakap kosong, sembang-sembang TikTok. Tak boleh. Kita nak ukur sama ada YB Mak Sabu berjaya ataupun tidak. Kita kena tengok di bawah kepimpinan beliau, ketika beliau menjaga Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Apa yang dijaga? Makanan apa? Antaranya daging. Kalau kita tengok bulan Julai 2022, kadar inflasi untuk produk daging ni 12%. 12%. Tapi Ogos tahun lepas telah turun sehingga 5.8%. Ogos tahun ni 2023. Ini Ogos 2023 lah. Telah turun kepada 5.8%. Kemudian kita tengok produk-produk seafood, ikan apa semua kan, sotong. Kalau Julai 2022 dia punya kadar inflasi lah 4.2%. Sekarang Ogos 2023 hanya 1.5%. Menurun dengan drastik sekali. Kemudian kita tengok juga bila ada masalah telur. Zaman Muhyiddin Yassin tu telur tak jumpa pun. Hilang terus. Tapi bila ada masalah telur zaman YB Mak Sabu, dia cepat atasi. Apa kayu pengukur dia? Tengoklah kadar inflasi dari segi produk-produk telur, tenusu, keju. Julai 2022 kadar inflasi dia, kenaikan harga barang 9.1%. Tinggi. Tetapi Ogos 2023 hanya 4%. Ini jelas menunjukkan ada usaha yang telah membuahkan pencapaian yang positif. Dan di bawah pemerintahan PMX, kalau kita lihat dulu pada tahun 2022 Julai Ogos, inflasi harga barang keseluruhan ni dahsyat. Tetapi di bawah pentadbiran PMX ini, kita lihat daripada kadar inflasi yang begitu tinggi menurun setiap bulan, sehingga kan bulan lepas tinggal 2% lebih sikit. So bagi saya lah, kalau nak mengukur prestasi seseorang, kita tengok benda yang dia jaga tu, dia berjaya tak kurangkan kadar inflasi, dari segi penghasilan, produktiviti, berjaya tak ditingkatkan. Benda macam ini kita nak cakap tu kena ada substance. Kita tak boleh cakap sembrono saja. Mentang-mentang kau tak suka dengan YB Mak Sabu, kau duk cakap macam tu je. Tak boleh lah. Mesti ada substance. Nak mempertahankan mesti ada substance. Bila kita nak mengutuk, nak mengecam, kita juga kena ada
substance by fact. by fact.